Halo guys, sama saya lagi dalam Orang Indonesia Channel ya, dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita panas hari ini. Seperti mana yang kita tahu, PRU, Pilihan Raya Umum yang ke-15, baru saja berakhir. Yang mana kita melihat Pakatan Harapan menduduki ataupun memiliki kursi yang terbanyak antara gabungan-gabungan parti politik antara Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dan khususnya Pakatan Harapan. Soalnya, siapakah yang mempunyai hak untuk menentukan kerajaan ini yang bakal kita persoalkan petang hari ini. Jadi, sahabat-sahabat semua, sebelum kita teruskan, saya ingin kita melihat poster yang saya sediakan untuk kita petang hari ini. Peluang Datuk Seri Anwar cerah, tapi ada cubaan untuk menghalangnya. Jadi ini yang kita lihat sebenarnya, sahabat-sahabat semua ya. Sebab bagi saya, pendapat saya mengatakan, dan ada ya peguam-peguam mengatakan ya, bahwa parti yang memiliki kursi yang terbanyak berhak untuk membuat gabungan atau menentukan gabungan politik untuk menubuhkan kerajaan. Inilah yang sepatutnya berlaku. Jadi hari ini kita melihat antara komponen ya, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, dan juga Barisan Nasional. Ini adalah 3 komponen atau gabungan parti politik yang dianggap paling besar ya dalam pilihan raya umum ini. Dan jika kita melihat kepada parti-parti ini ya, antara mereka siapakah parti ataupun gabungan parti yang memiliki kursi yang paling dominan ataupun paling banyak ya, antara, dan yang kita tahu yaitu Pakatan Harapan dengan 82 kursi. Berbanding dengan Perikatan Nasional, mereka hanya memperoleh 73 kursi, dan Barisan Nasional 30 kursi. Jadi, ya, dengan mata kasar kita melihat bahwa parti yang harus diberikan peluang untuk menubuhkan, menjemput parti-parti lain untuk menubuhkan kerajaan baru adalah Pakatan Harapan. Ini adalah jelas, sahabat-sahabat semua. Ya, mungkin kamu tidak bersetuju, mungkin ada juga yang bersetuju dengan pandangan saya ini. Namun begitu, mari kita lihat satu lagi pandangan profesional ya, daripada golongan 4 bekas presiden Majlis Peguam. Apa yang mereka katakan? Katanya PH mesti diberi peluang pertama, kata 4 bekas presiden Majlis Peguam. Kenapa mereka berkata seperti ini? Jadi saya ingin membacakan supaya kita faham kenyataan ya apakah yang mereka lakukan ataupun katakan kenyataan mereka di dalam berita ini. Ya, katanya 4 bekas presiden Majlis Peguam menggesah Pakatan Harapan diberi peluang pertama untuk membentuk kerajaan. Parti termasuk gabungan parti dengan jumlah kursi yang tertinggi akan menjadi yang pertama dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agung untuk membentuk kerajaan. Kemudian terserah kepada parti itu untuk mendapatkan parti lain yang bersetuju bergabung dengan mereka bagi memperoleh jumlah kursi yang cukup di Dewan Rakyat menurut mereka dalam kenyataan bersama. Mereka ialah Ambigah ya, Yang Po, Christopher Leong, dan juga Raganut Kesavan. Ya, kenyataan itu turut ditandatangani beberapa aktivis dan penggamal undang-undang yaitu Godial S. Nijar Zainun, Ali, Muhammad Arif, Muhammad Yusuf, Kutubal Zaman Bakari, Ivy Josia, dan Persatuan Patriot Kebangsaan ya. Mereka mencadangkan perkara itu dengan memetik penghakiman Mahkamah Rayuan dalam krisis perlembagaan di Perak pada tahun 2009 sebagai kes duluan. PH mendapat kursi terbanyak sebanyak 82, tetapi tidak cukup bilangan 112 untuk membentuk kerajaan secara bersendirian. Perikatan Nasional juga sedang cuba membentuk kerajaan campuran. Jadi sahabat-sahabat semua, seperti mana dalam kenyataan saya ataupun pendapat saya sendiri menyatakan ya, saya sangat setuju juga dengan kenyataan mereka bahwa parti yang mendapat kursi yang banyak berhak untuk menentukan atau diberi peluang pertama
untuk membentuk kerajaan gabungan, untuk bersama dengan mereka untuk membentuk sebuah kerajaan yang baru. Selepas kita melihat tidak ada satu parti komponen ataupun mencapai majority majority 112. Namun kita boleh melihat bahwa Pakatan Harapan yang mempunyai parti yang terbanyak kursinya dan harus diberi peluang untuk membentuk kerajaan seperti mana yang dinyatakan oleh peguam-peguam dan juga patriot-patriot yang menyatakan isi hati, kenyataan mereka, pendapat mereka. Jadi ini adalah satu perkara. Jadi kenapa saya katakan Datuk Seri Pakatan Harapan mempunyai peluang yang cerah? Iya benar. Ya, kita boleh melihat bahwa mereka ini dengan keputusan yang kita lihat ini sebenarnya Pakatan Harapan mempunyai terkehadapan peluang mereka untuk menubuhkan kerajaan. Tetapi kenapakah ini boleh berlaku? Seperti mana yang kita lihat semalam, belum pun habis dalam pengiraan undi, belum pun habis keputusan dikeluarkan, Parti Perikatan Nasional telah pun membuat satu kenyataan media conference menyatakan katanya, adakah ini benar atau bohong itu saya tidak tahu, tetapi melalui daripada apa yang dinyatakan oleh Presiden ataupun pengurusi Perikatan Nasional menyatakan katanya mereka menerima sepucuk surat daripada istana untuk menyatakan kononnya mereka diberi hak untuk menubuhkan kerajaan. Ini adalah satu yang bagi saya adalah sangat mengelirukan adalah mungkin ini bagi saya juga adalah satu pembohongan terbesar, tindakan terdesak untuk menghalang Datuk Seri Anwar maupun Pakatan Harapan untuk diberi peluang secara adil menubuhkan kerajaan, sahabat-sahabat semua. Katanya dia menerima sepucuk surat, dengan itu dia dikehendaki untuk membentuk sebuah kerajaan dengan memanggil parti-parti daripada yang sehaluan dengan mereka dan mengatakan mereka menolak Parti Barisan Nasional juga Pakatan Harapan. Jadi sahabat-sahabat semua, adakah ini satu tindakan terdesak? Adakah ini satu tindakan yang rakuskan kuasa? Karena kita lihat sebelum ini Perikatan Nasional dan Muhyiddin sendiri pernah menjadi Perdana Menteri, dan apa yang kita lihat adalah kegagalan demi kegagalan dan menjadikan negara kita rakyat sengsara sehingga ramai rakyat di luar sana mengibarkan bendera putih, tanda menunjukkan kelaparan, kepayahan di dalam kehidupan seharian mereka. Namun ini karena mereka begitu rakus sekali lagi untuk mau menjadi Perdana Menteri, sekali lagi sahabat-sahabat semua, mereka sanggup mengetepikan ataupun menggunakan nama istana, kononnya mereka menerima sepucuk surat untuk menubuhkan kerajaan. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin kita membawa satu lagi petikan kenyataan daripada Istana Negara, yang mana Agung mahukan makluman siapa dapat bentuk kerajaan ataupun calon Perdana Menteri. Apakah kenyataan ini? Jadi saya ingin membacakan sekali lagi buat kita semua supaya kita memahami. Bagi saya kenyataan daripada istana ini adalah satu kenyataan yang sangat bertanggung jawab. Katanya yang di Pertuan Agung mau ketua-ketua parti dan gabungan yang menang banyak kursi. Kalau kita lihat dalam kenyataan ini banyak kursi. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Pakatan Harapan dengan 82 kursi, dan yang kedua adalah Perikatan Nasional dengan 73 kursi yang memaklumkan kesepakatan dengan parti-parti lain untuk membentuk kerajaan sebelum jam 2 petang esok. Jadi sahabat, macam yang saya katakan tadi, peluang Pakatan Harapan sebenarnya sangat cerah. Apa yang dinyatakan dalam ini menyatakan bahwa parti yang paling banyak memiliki kursi berhak untuk membuat gabungan, menjemput parti-parti lain untuk membentuk sebuah kerajaan. Ini adalah kenyataan itu maksudnya. Baginda juga mau tahu berkaitan calon Perdana Menteri mereka. Kata pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Samsudin. Sehubungan dengan itu, Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun dititahkan untuk memohon perkara itu kepada pihak terbabit. Mengambil maklum balas keputusan PRU yang ke-15 semalam, Ahmad Fadil berkata, Istana Negara telah menerima keputusan yang resmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR
tengah hari ini yang jelas menunjukkan tiada parti politik berjaya mendapat majoriti mudah untuk membentuk sebuah kerajaan yang baharu. Sehubungan ini itu menjunjung perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, Istana Negara telah meminta kerjasama Azhar memohon kepada ketua parti-parti politik dan ketua gabungan parti politik yang mempunyai jumlah kursi yang banyak untuk memaklumkan kepada Istana Negara mengenai gabungan parti yang telah bersetuju antara parti politik, gabungan parti politik berkenan bagi pembentukan kerajaan baru. Berbalik kepada apa yang saya katakan sebentar tadi, sahabat-sahabat semua, ya, Pakatan Harapan berhak, ya, ataupun sepatutnya diberikan keutamaan karena mereka mempunyai majoriti kursi yang terbanyak antara gabungan parti yang lain. Dan mereka juga yang patut diberi langkah pertama untuk membuat gabungan, membentuk gabungan daripada parti-parti yang lain untuk mereka jemput bersama untuk membentuk kerajaan. Ini adalah satu kenyataan dan juga saya sangat bersetuju dengan kenyataan ini. Ya, katanya lagi ketua parti-parti politik juga dan ketua parti politik tersebut akan diminta Azhar untuk memaklumkan mengenai gabungan parti yang telah dipersetujui masing-masing serta mengumumkan nama seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat untuk menjadi calon Perdana Menteri kepada Istana Negara sebelum jam 2 petang Isnin 21 November, kata Ahmad Fadil dalam kenyataan. Keputusan PRU menunjukkan, ya, Parlimen tergantung apabila tiada gabungan yang meraih majoriti mudah, yaitu 111 daripada 220 kursi. Jadi sahabat-sahabat semua, ini apa yang saya nyatakan sebentar tadi, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai peluang ataupun Pakatan Harapan sebenarnya mempunyai peluang yang cerah. Ya, mereka harus diberikan keutamaan terlebih dahulu kerana mereka mempunyai kursi yang terbanyak dan mereka mempunyai hak untuk menentukan, ya, menjemput parti-parti yang mau bersama dengan mereka untuk membuat gabungan bagi membentuk kerajaan. Namun apa yang kita dengar hari ini, ya, berbagai spekulasi khususnya daripada Parti Perikatan Muhyiddin Yassin sendiri membuat posting kononnya sedang berbincang dengan parti daripada GPS Sarawak, berbincang untuk menubuhkan kerajaan. Namun hari ini netizen begitu pintar sehingga mereka mengkantoi bahwa gambar itu bukanlah gambar yang terbaru, tetapi gambar itu diambil sejak bulan Oktober, 23 Oktober yang lalu. Jadi sahabat-sahabat semua, kita lihat bagaimana seorang individu yang begitu mahu, kepingin untuk sekali lagi menjadi Perdana Menteri sehingga sanggup berbohong, mengatakan katanya semalam sebelum pada jam 3 pagi dia mengatakan menerima surat daripada istana untuk membentuk kerajaan. Ini adalah satu pembohongan yang terbesar seorang pemimpin yang disegani. Namun hari ini kita melihat kerana kerakusan, kerana kepingin, kerana mahukan dan mahu menghalang kerajaan Pakatan Harapan ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-10, mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk melihat Datuk Seri tidak menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Namun kita harus mendengar suara rakyat. Kita harus mendengar kepada pengundi-pengundi yang telah memilih Pakatan Harapan dengan memiliki kursi 83. Ternyata bahwa mereka adalah pilihan rakyat untuk mengapply kerajaan kita, khususnya memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Jadi sahabat-sahabat semua, setujukah anda dengan kenyataan ini bahwa Pakatan Harapan yang pertama diberikan peluang karena memiliki kursi yang terbanyak membentuk sebuah kerajaan, menjemput parti-parti yang mau bersama dengan mereka untuk menubuhkan kerajaan yang baharu selepas PRU yang ke-15 ini. Itu dia. Namun sahabat, sebelum saya mundurkan diri, untuk makluman pada jam 2.30 petang tadi, Datuk Seri ataupun Pakatan Harapan telah menghantar surat, menghantar dokumen kepada istana menyatakan sokongan kepada Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Jadi kita nantikan, adakah Pakatan Harapan, adakah Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri yang seterusnya? Itulah doa rakyat Malaysia. Dengan itu, sebelum saya mundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan,
Tanpa menangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indonesia Channel. Saya kita berjumpa lagi. Dengan itu, sekian. Bye-bye.